Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and peace be upon youths. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi kepada mereka yang masih bersama kami walaupun kita ada masalah teknikal dan sebagainya. Okay, terima kasih kerana bersabar. Okay, masya-Allah, barakallahu fikum. Ibn Khudri, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Aywa, tayyib, masya-Allah. Thanks for the doa, barakallahu fikum. Okay, so insyaAllah sambil kita menunggu Ustaz mungkin ada yang dah bersama kami pada tadi. Kita hulurkan ribuan terima kasih pada mereka yang masih bersama kami dan juga pada mereka yang baru join kita. InsyaAllah sambil kita menunggu Ustaz, kita nak kongsikan sekali lagi. Okay, rancangan Peace Be Upon Youths ni dia adalah rancangan khas untuk youths, di mana kita bincang topik yang orang kata concerning di kalangan youths. Mudah-mudahan kita dapat berikan manfaat lah. Okay, sambil kita tunggu kedatangan Ustaz, mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan kita dari segi masalah teknikal dan sebagainya. Ada gangguan-gangguan sikit tadi, dan pada masa yang sama bolehlah kongsikan sebanyak mungkin. Ajaklah rakan-rakan, teman-teman, kita kongsikan topik-topik yang menarik lah, di mana insyaAllah dia akan berikan manfaat kepada kita. Okey, tadi saya baru je message Ustaz cakap insyaAllah Ustaz akan join kita tak lama lagi, sebentar lagi insyaAllah. Okey, mudah-mudahan Ustaz akan join kita lah, ataupun okey, saya cuba tengok saya boleh invite Ustaz tak. Okey, Abu Hamzah. Okey, alhamdulillah Ustaz dah ada dekat sini. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. والله للأسف الشبكة كانت ضعيفة. أيوة والله ما في مشكلة. أنا أظن هذا يعني إزعاج من الشيطان. أستغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة ما شاء الله. الله المستعان. لا بأس به إن شاء الله. Okey Ustaz, alhamdulillah. Seperti saya katakan tadi, alhamdulillah. Okey, dia dari segi ujian yang kita hadapi ni, dia menunjukkan keteguhan mereka yang nak dengar ilmu yang nak disampaikan oleh Ustaz pada malam ni, ataupun topik yang bakal didiskuskan. Alhamdulillah kita masih ada penonton yang join, nak dengar lagi topik kita pada malam ni insya-Allah. Okey Ustaz, tanpa kita melengahkan masa, okey, kita just nak kongsikan sekali lagi mengenai Ustaz. Ustaz merupakan graduan daripada Universiti Madinah, jurusan Islamic Law and Jurisprudence, dan juga graduan Masters dari UTM, dari Islamic Studies. So insyaAllah sebelum kita masuk kepada topik pada malam ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebanyak mengenai yourself lah. What your activities that you do pada masa lapang insyaAllah. Biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya minta maaf, banyak-banyak maaf daripada semua yang hadir pada malam ini, terutama sekali Al-Fadil Ustaz Hafiz, atas kekurangan dari sisi ana, from my end. I think the syabaka, or should I say the connection, is not that stable. Cuma sekarang ni ana Masya Allah, biiznillah ta'ala, kita harap connection sekarang better. Baik. Masya Allah. Selanjutnya
Ya saya, Ana Hafiz tengah on the Sayara. go sekarang. Oh, Hafiz saya betul-betul. Ana. InsyaAllah. InsyaAllah. Kerana tadi ada keperluan ke rumah sakit, ke hospital. Anak-anak ada, what we call it, ada immunization dekat hospital. Oh, innalillah, innalillah. So the whole Yassarallahu day ilaik. dah memang dekat luar. So tak sempat balik lagi pun. Ala kulli hal. InsyaAllah. طيب أنا أخوكم في الله الفقير إلى الله الأخ Sheikh Hudzaifah bin Sheikh Hussein, dikenali juga dengan Abu Hamzah. Ada ramai lah nak rasa Abu Hamzah di Singapura. Uh, ada Abu Hamzah yang Sheikh Hudzaifah. Nah. Ana merupakan full-time lecturer di Muhammadiyah Islamic College. Itu merupakan masa yang paling banyak Ana habiskan dalam keseharian. Selanjutnya, Ana juga run kelas Minhajul Muslim di Woodlands setiap hari Selasa setelah Salat Al-Isya. Setelah Salat Al-Isya di markas di Woodlands, blok 303. Ianya dilaksanakan secara hybrid, baik secara fizikal maupun secara online. Selain daripada itu, juga mengisi undangan-undangan seperti ceramah, tazkirah, khutbah, dan talk, forum dan seterusnya. Itu sedikit sebanyaklah mengenai diri Ana. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi insya-Allah mudah-mudahan selepas talk show kita pada malam ini, niat kita adalah untuk nak sampaikan sedikit banyak minat lah pada youths out there, bagi mereka yang nak know more about Islam ataupun nak belajar akidah dan sebagainya. Bolehlah bagi tahu kepada kami, insya-Allah kita bolehlah salurkan kepada kelas ustaz di mana ustaz kendalikan akidah. Kita sangat mengalu-alukan kehadiran semua. Kelas yang kita conduct di Woodlands is FOC, free of charge, and it's open to public. Siapa je nak datang, tak kisah. Kita jemput orang-orang di bawah, di tepi jalan dan semuanya. Jom ikut kelas. Orang-orang pun tak tahu situ ada kelas rupanya. Oh, sini ada kelas ya, ada kelas. Jom ikut. Jadi orang pun datang sekali, dua kali dan terus menjadi istiqamah datang setiap minggunya. Alhamdulillah. Jadi siapa sahaja dari latar belakang bagaimanapun, macam mana pun, kita mengalu-alukan kehadiran antum untuk hadir bersama kami dan details selanjutnya bagaimana untuk menghadiri kajian tersebut dapat antum salurkan kepada Al-Ustaz Hafiz, boleh PM beliau lah. InsyaAllah, insyaAllah kita sangat nak mengalu-alukan insyaAllah. Okay Ustaz, insyaAllah kita akan masuk terus ke topik pada malam ini. Okay, kita lihat apa yang dapat kita lihat among the youths pada hari ini. Mungkin ada daripada mereka mempunyai latar belakang yang berbeza, cara pendidikan dari rumah yang berbeza dan sebagainya. Jadi ramai yang terkesan dengan the materialistic values ataupun the secular punya surrounding atmosphere, di mana kebanyakan perkara yang dia nak cuba brain, macam susah nak brain kerana dia tak tahu macam mana dia nak faham atas perkara tu, lagi-lagi mengenai perkara-perkara ghaib, Ustaz. Okay, di mana kita tengok the worrying trend pada hari ini adalah, last time saya masih tengok trend dia adalah I think. Dia masih gunakan fikiran dia kan. But pada hari ini kita lihat dia dah berubah sikit. Dia lebih kepada I feel this way, I feel that way, So everyone have their own thoughts, ada dia punya own say dan sebagainya, especially dalam the social media pada hari ini. So mungkin Ustaz, sebelum kita masuk kepada topik-topik seterusnya, Ustaz boleh kongsikan, okay, apakah reference utama untuk kita nak memahami lagi-lagi mengenai perkara-perkara ghaib ni, Ustaz? Contohnya kalau kita nak cakap bagaimana mengenai ciptaan makhluk dan sebagainya kan. So tak cukup sekadar kita berfikir, tapi bagaimana reference untuk kita nak memahami mengenai soalan-soalan akidah ni, Ustaz, insyaAllah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pastinya references dalam agama kita yang paling utama adalah Al-Quran Al-Karim. Itu yang paling pertama. Yang kemudian diikuti dengan As-Sunnatun Nabawiyah, iaitu hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berbicara tentang perkara hukum hakam,
perkara ibadah, perkara halal haram dan seterusnya, maka kita ada dua lagi dalil yang disepakati yang boleh kita jadikan rujukan, iaitu ada lagi on top of Quran, hadis, kita ada ijma', kita ada qiyas. Ijma' adalah consensus of the scholars, iaitu persetujuan para ulama, dan juga qiyas pula ialah comparison. Bila mana kita kiaskan sesuatu akan sesuatu. Seperti misalnya, drugs tak ada disebut dalam Quran, drugs tak ada disebut dalam hadis. Yang ada disebutkan cuma tentang khamar, iaitu tentang arak sahaja. Jadi kita gunakan kias, iaitu kerana khamar ini memabukkan dan drugs juga memabukkan, illah dia atau sebabnya sama, jadi kita kiaskan, kita comparekan si drugs kepada si khamar, yang mana kedua-duanya adalah haram. Jadi dalam masalah hukum hakam halal haram, kita ada at least 4 yang disepakati tadi, iaitu hadis, Quran, hadis, ijma', consensus dan kias, comparison. Namun dalam perkara-perkara yang gaib, ianya yang terbatas. Gaib tu Perkara-perkara yang dia unseen, yang tak nampak, ianya hanya terbatas kepada Al-Quran dan hadis sahaja. Terbatas kepada Al-Quran dan hadis sahaja. Apa yang datang daripada Al-Quran berupa apa yang Allah khabarkan kepada kita akan perkara-perkara yang gaib, kita mengimaninya, dan apa yang datang daripada hadis-hadis, yang mana hadis-hadisnya pastinya adalah hadis-hadis yang sahih. Dalam masalah perkara gaib, disyaratkan wajib mesti nak kena wa imma hadis mutawatir, iaitu hadis yang tidak ada khilaf bahawasanya ianya diterima, dan juga kalau dalam masalah hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sedikit, itu pastinya harus yang hadis sahih. Tak boleh yang hadis dhaif. Ini dalam perkara gaib. Jadi pastinya para mereka yang hadir bersama kita mungkin biasa dengar juga kalimat hadis dhaif atau hadis lemah. Hadis dhaif atau hadis lemah. Di mana para ulama, sebahagian para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga beberapa ulama yang lain, yang membolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif, tapi dengan beberapa syarat. Di antaranya syaratnya tak bolehlah terlalu dhaif sangat, terlalu lemah sangat. Seperti ada rawi, iaitu ada narrators yang muttahamun bil kadhib. Dia itu dituduh sebagai seorang yang berbohong, dan memang orang yang dikenali sebagai kazab, adanya orang yang pembohong di dalamnya. Dan juga di antara syaratnya juga ialah tak boleh dalam halal dan haram. Perkara halal dan haram tak boleh menggunakan hadis dhaif. Kemudian juga dalam perkara pensyariatan ibadah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah dalam masalah perkara-perkara yang gaib. Di sini kita tak boleh merujuk kepada hadis dhaif, seperti berbicara tentang Allah, berbicara tentang malaikat, berbicara tentang alam barzakh, berbicara tentang hari kiamat. Ini semua wajib, ya wa imma hadisnya berupa hadis mutawatir atau hadis ahad yang sahih, di mana hadis dhaif dalam masalah ini tak boleh digunakan. Kalau nak digunakan pun, sebahagian ulama yang membolehkan itu dalam masalah fadailul amal, itu amalan-amalan yang istilahnya ada fadilat dapat dilakukan. Itu pun ada hadis yang asal atau hadis kuat sebagai asas daripada amalan tersebut, kemudian hadis dhaif ni cuma support sahaja. Jadi apa pun yang penting sekarang, in a nutshell, Al-Quran, hadis, dan hadisnya pastinya hadis-hadis yang sahih. Hadis yang dhaif dalam masalah perkara gaib tak boleh. Dalam perkara gaib tak boleh. Jadi memang Al-Quran ni menjadi pedoman hidup kita semua. Apa yang telah Allah turunkan bagi kita, itu adalah sebagai guidance kita, book of life kita, di mana hidup ini sebenarnya adalah ujian. Life is a test. And the best thing about our test, ujian kita ni adalah, exam kita ni adalah open book. Ustaz Hafiz, exam kita ni, examnya open book. Di mana kalau dalam institusi pengajian, kalau kita kata kepada students, okay, exam hari ni open book, semua mesti happy. Pasal boleh buka buku, boleh merujuk dan seterusnya. Hidup kita ni adalah exam,
di mana examnya adalah open book kerana Allah telah memberikan kita Al-Quran dan hadis sebagai pedoman bagi kita yang anytime kita boleh buka. Jadi bila kita tengah duduk exam tu, kita buka Quran, kita buka hadis. The problem lies when kita tak nak buka answer key dalam Quran, tak nak buka answer key dalam hadis, and then kita struggle to try to figure out the answer by ourselves, on our own. That's why kita become stress. And then kita ada depression, dan kita ada macam-macam problem. Because the exam is already open book, tapi kita tak buka dia punya answer key. So kalau kita tanya kenapa Allah tak bercakap dengan kita, kita tanya secara verbal, then Allah tak reply secara verbal. Sebenarnya Allah dah reply. Al-Quran tu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah ucapan-ucapan Allah. Dah ada kat situ. Dan kalau kita secara logika pun dalam duniawi, kalau kita ketika menduduki ujian, kita tanya, misalnya kita tanya examiner atau kita tanya invigilator soalan, invigilator dan examiner pun tak layan. Dia diam je. Jadi hidup ni adalah ujian. Kita tengah exam, kalau kita tanya verbally memang tak dapat jawapan tu terus, tapi answer key dah ada. Quran dan hadis, kita buka, kita rujuk, hidup kita akan terpandukan oleh Quran dan hadis. The moment kita tak nak atau kita gagal untuk merujuk kepada answer key bila kita jawab ujian kehidupan ni, kita mengharungi kehidupan ini tanpa merujuk kepada answer key, tanpa merujuk kepada reference dalam open book kita tadi, maka kita akan struggle. Kita try to answer by ourselves, kita gunakan bukan kata logika sahaja, tapi hari ni kita dah menggunakan feelings and emotion, bak kata Ustaz Hafiz tadi. Itu menjadi panduan kita. Maka masalahnya ianya akan membawa kita kepada arah yang bukan kepada apa yang Allah menghendaki bagi kita. Masya Allah, Ustaz. I think the explanation is very clear, di mana untuk kita nak memahami agama tu sendiri, kita kembali kepada dia punya sources dia lah. Nah, di mana kita belajar daripada Al-Quran tu sendiri, kita belajar kepada hadis Nabi, bagaimana Allah menghantarkan Rasulnya untuk nak menyampaikan agama yang Allah nak, bukan daripada kekeliruan kita sendiri tanpa kita nak memahami sandaran yang diberikan. Masya Allah. Jadi di sini saya lihat kepentingan untuk kita nak meraih ilmu lah. Di mana kita nak belajar Al-Quran tu satu, nak belajar hadis tu yang kedua. Tadi Ustaz kata ada hadis yang sahih kan? Hadis yang autentik. Bagaimana kita nak bezakan hadis yang sahih dengan hadis yang lemah dan sebagainya. Jadi insyaAllah lah, Alhamdulillah itu jelas. Jadi reference dia pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Okay, so daripada perbincangan kita, daripada soalan kita yang pertama ni, mungkin kita boleh masuk kepada soalan kedua, Ustaz. Ini pun soalan yang jenis ghaib lah, di mana the unseen lah. Kalau kita cuba fikirkan, tentunya kita sendiri akan confuse. Kita sendiri tak akan dapat jawapan dia. Jadi ada juga yang bertanya, okay, sebelum manusia diciptakan ni, sebenarnya makhluk apa yang diciptakan dulu? Pasal selain daripada manusia, ada makhluk seperti jin, makhluk seperti malaikat, ataupun mungkin kita nak bawa perbahasan ni more deeper, mungkin boleh kongsikan apakah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Berkenaan dengan makhluk yang pertama dan apakah makhluk yang telah dicipta sebelum manusia. Pertama sekali kita fahami bahawasanya yang namanya alam, yang namanya universe, bila kita sebut alam, kita sebut dalam Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, all praise is due to Allah, Lord of the Universe. Kita cakap segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa definisi alam? Pastinya alam adalah, definisinya mudah saja, ghairullah. Ghairullah, selain Allah itulah alam. Jadi we have Allah, we have other than Allah. Itu yang pertama. Jadi Allah sebagai maha pencipta yang mencipta segalanya, apa yang selain Allah itulah alam. Alam semesta, segala-galanya. Berkenaan dengan apakah merupakan makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah, ulama berbeza pendapat, yang di mana akhirnya secara ringkasnya khilaf para ulama
terdiri kepada 3 perkara yang pertama dicipta oleh Allah. Ada yang mengatakan pen, ada yang mengatakan arsh, iaitu singgasana Allah, dan ada yang mengatakan air. Dan ini semua ada dalil masing-masing. Ada dalil masing-masing. Yang penanya inna awlama khalaqallah, sungguhnya apa yang pertama diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah pena. Kemudian pena itu bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang aku nak tulis? Jadi dia pun dikatakan kepadanya, tulislah maqadir ila antaku masa. Tulislah segala takdir, predestination, the decree, sampai bangkitnya kiamat. Yang pendapat lain mengatakan arsh. Ada pula pendapat lain yang mengatakan ma, iaitu karena dalil yang mengatakan dan kami telah ciptakan segala sesuatu daripada air. Jadi khilaf ulama berkisar antara 3 perkara ini. Dan yang selain daripada yang 3 ni, ada banyak lagi perkara-perkara yang dikeluarkan oleh manusia berdasarkan logika dan seterusnya. Namun itu adalah pendapat-pendapat yang kurang kuat. Yang kalaupun ada khilaf, kalaupun perbezaan pendapat yang berlaku adalah antara 3 perkara ini, iaitu pena disuruh untuk menulis takdir sampai ke akhir zaman, arsy Allah, singgasana Allah, dan juga air. Maka sebelum penciptaan manusia, itulah dia yang telah dicipta. Dan pastinya setelah penciptaan yang disebutkan tadi, ada juga penciptaan malaikat. Jadi malaikat adalah di antara makhluk pertama yang diciptakan juga. Way sebelum manusia, way sebelum jin, way sebelum penciptaan langit dan dunia. Way before langit dan dunia, jin, manusia, semua malaikat sudah ada dahulu. Tapi dia datang dalam urutan yang paling-paling pun kemudian setelah yang 3 tadi. Ada yang ulama mengawalkan yang ini dan mentakhirkan yang ini antara yang 3 perkara tadi. Ada yang mengatakan pena dulu baru arsh, ada yang mengatakan arsh dulu baru pena, dan seterusnya. Namun sekali lagi perkara ini adalah perkara yang gaib, yang pastinya akhirnya kita berserah kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang maha mengetahui akan segala sesuatu, dan manusia akal kita terbatas untuk memahami lebih mendalam perkara-perkara yang tidak terjangkau di akal kita. Wallahu a'lam. Okey, masya-Allah. Okey Ustaz, so alhamdulillah daripada apa yang dikongsikan daripada Al-Quran dan hadis yang sahih, itulah asal penciptaan yang pertama di mana Allah menciptakan qalam, iaitu pena, arsh ataupun the throne of Allah, dan juga air. Okey, so selain daripada itu, kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah contohnya, kita lihat sebelum manusia diciptakan, Allah telah ciptakan malaikat dan juga jin terlebih dahulu kan, di mana Allah suruh iblis untuk nak menunduk kepada Adam alaihissalam, maka diingkar. Jadi soalan saya seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dalam penciptaan Allah seperti jin dan malaikat dan sebagainya, apakah hikmah di sebalik penciptaan tersebut? Aha. Jadi, okay, if I get the question correctly, berarti kita manusia, kita terfikir kenapa Allah ciptakan malaikat dan kenapa Allah ciptakan jin, betul? Betul. Aha. Nah, sebenarnya soalannya terbalik. Dikarenakan malaikat yang diciptakan dahulu sebelum manusia, sebenarnya malaikat yang dah tertanya-tanya dahulu kepada Allah, kenapa Allah cipta manusia. Jadi instead of kita manusia yang tanya kenapa Allah cipta malaikat, malaikat sebenarnya dah tanya dulu kepada Allah, kenapa ya Allah kamu cipta manusia. Dan kira kita ni
datang kemudian tau. Malaikat is our senior. And then it would be istilahnya agak very unethical of us manusia untuk kita question kenapa Allah cipta malaikat, whereas malaikat dah dicipta dulu. Jadi macam antum ada senior junior kemudian junior baru datang, kemudian junior tanya senior macam kenapa awak datang sini, macam kelakar. Patutnya senior yang tanya junior kenapa awak datang sini. It's like that. Jadi malaikat sebenarnya sebelum kita manusia ni terfikir kenapa Allah ciptakan malaikat, malaikat sebenarnya dah tanya Allah dahulu di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika para malaikat berkata kepada Allah, ketika Allah mengkhabarkan kepada malaikat bahawasanya Allah akan menjadikan di dunia ni khalifah manusia. Kemudian malaikat bukan questioning Allah of Allah's doing, tidak. Ketika mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, bukanlah malaikat tu question Allah of Allah's doing, tapi mereka sendiri tertanya-tanya juga apakah hikmah daripada penciptaan manusia. Di mana di sini dibuktikan bahawasanya sedangkan malaikat sahaja tidak tahu apakah hikmah penciptaan manusia, apatah lagi manusia itu sendiri. Sedangkan malaikat saja tidak mengetahui apatah lagi manusia. Akhwani wa akhwati azani Allahu iyyakum jami'an. Bila kita sebut tentang malaikat, bila kita sebut tentang jin, bila kita sebut tentang hikmah atau wisdom sebalik daripada penciptaan makhluk secara keseluruhan, pertama sekali kita wajib untuk memahami bahawasanya kita beriman kepada Allah Azza wa Jal dan kita beriman kepada asma Allah dan sifat Allah. Di antara asma Allah, di antara nama-nama Allah Al-Husna adalah Al-Hakim. Dan di antara sifat Allah yang termasuk dalam nama tersebut adalah Dzul Hikmah, yang memiliki hikmah. Maka di sini kita wajib memahami bahawasanya Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, yang maha wise, yang memiliki sifat wise, memiliki pastinya memiliki wisdom dalam segala apa yang telah Allah lakukan. Allah maha bijaksana dalam apa yang Allah ciptakan. Allah maha bijaksana dalam apa yang Allah letakkan berupa pensyariatan kepada anak Adam, berupa ibadah dan seterusnya. Allah yang maha bijaksana atas segala apa, di mana hikmahnya pastinya diketahui oleh Allah, dan apa yang diketahui oleh manusia adalah sebatas dan sekadar apa yang Allah menghendaki manusia untuk mengetahuinya. Ada yang manusia boleh menjangkau, memahami. Ada yang tidak terjangkau di akal oleh manusia untuk memahami. Jadi apa yang kita faham itu adalah sekadar dan sebatas apa yang Allah menghendaki kita untuk memahaminya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, bila kita sebut tentang penciptaan malaikat, penciptaan jin dan hikmah sebalik daripada penciptaannya, kita tak katakan the ultimate hikmah, kita tak katakan inilah hikmahnya, tapi kita boleh katakan wallahu alam, ini boleh jadi di antara hikmahnya. Kita kalau nak rephrase dalam apa yang kita, kata-kata yang kita guna, kita tak cakap inilah hikmahnya, kerana hikmahnya diketahui oleh Allah sahaja yang maha bijaksana. Kita boleh kata di antara hikmahnya yang dipetik oleh para ulama, misalnya dalam penciptaan malaikat. Kita sentuh tentang malaikat dulu, kerana dia yang datang dahulu. Malaikat ni di antara yang awal dicipta. Setelah penciptaan pena, arsh, air tu semua, ada penciptaan malaikat. Kemudian malaikat yang pertama bertanya kepada Allah. Disebutkan dalam kitab Al-Ulu Al-Zahabi, Imam Al-Zahabi, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa kamu menciptakan aku? Kemudian Allah berfirman kepadanya,
untuk kamu mengangkat arsku, mengangkat singgasanaku. Maka malaikat kemudian berkata, dan siapakah yang sanggup untuk mengangkat singgasanamu? Kemudian Allah berkata kepadanya, katakanlah la haula wala quwwata illa billahil azim. Maka kamu akan mampu untuk mengangkatnya. Dan perkara ini disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17 di mana Allah berfirman, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, iaitu terdapat 8 malaikat yang menjunjung dan mengangkat singgasana Allah. Nah, mengangkat arsy Allah, singgasana Allah, iaitu turun Allah. Selanjutnya, kalaulah dan tentunya malaikat ni memiliki banyak tugasan yang telah Allah letakkan. Dan ringkas cerita, kalau manusia terfikir-fikir kenapa Allah ciptakan malaikat, padahal Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segalanya. Tapi kenapa Allah kemudian menciptakan malaikat untuk buatkan benda-benda yang Allah telah letakkan bagi mereka untuk buat, seperti malaikat Jibril disuruh untuk menghantar wahyu, seperti malaikat Mikail disuruh untuk menjaga hujan, seperti malaikat Israfil disuruh untuk meniup sangkakala, dan malaikat-malaikat yang lain yang telah diberi tugasan. Apakah itu menunjukkan bahawasanya Allah itu perlu kepada bantuan misalnya? La, kalla, tidak, pastinya tidak. Pastinya tidak. Allah itu Al-Qawiyul Matin, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah tidak memerlukan kepada yang lain, bahkan yang lain perlu kepada Allah. Allah itu As-Samad, seperti dalam surah Al-Ikhlas. Allah tidak perlu kepada yang lain perlu kepada Allah. Namun kemudian kenapa? Apa possibly hikmah yang dapat kita petik sekiranya kita mengatakan malaikat itu wujud dan mereka itu istilahnya melaksanakan perintah-perintah yang Allah suruh. Di antara hikmah, bukan ultimately, di antara, kalau kita dapat fikirkan secara pemahaman kita, di dalam legal system, di dalam jurisprudence, bila kita pergi ke mahkamah, kita ada yang namanya plaintiff and defendant. Ada plaintiff, ada defendant. Iaitu ada al-mudda'i dan ada al-mudda'a alaih. Orang yang accused and orang yang being accused of. Okay. Sekarang ni, bila terdapat dua parties yang saling mendakwa atas parti yang lain, besok pada hari kiamat, kita akan didakwa oleh Allah Azza wa Jal bahawasanya kamu telah melakukan gini pada waktu gini, hari gini, sekian dan sekian. Allah mendakwa kita yang being accused of. Nah, sekarang ni kita akan minta justification daripada Allah. Ya Allah, justify apa yang engkau katakan ini, iaitu aku telah buat ini pada hari ini, detik ini, waktu ini, aku buat gini dan buat gitu. Now, sekiranya evidence, bukti datang daripada Allah sebagai plaintiff, maka dalam mahkamah ianya tak boleh pakai. Dia macam datang dari pasal, judge lah gitu. Because it is from the accuser himself, and dia memberikan istilahnya, ini dia buktinya. And then I would say, oh no, ini apa yang kamu cakap. So it's words against words. Saya tak merasa. Ini apa yang awak claim. Saya tak merasa saya buat misalnya. Jadi, namun bila mana amalan kita misalnya ditulis oleh malaikat sebagai third party yang tak ada kena-mengena dengan Allah dan dengan manusia, tiba-tiba didatangkan malaikat, ni dia, sahifah kamu, suhuf. Kamu dapat tangan kanan ke tangan kiri ke tangan belakang ke mana ke, ini dia bukti yang dicatat oleh malaikat bahawasanya kamu telah melakukan hari ini, detik ini, waktu ini, sekian dan sekian. Maka di sini tidak ada bias. Tidak ada bias. Kerana evidence bukan datang dari Allah as the plaintiff, accuser. Tetapi malaikat datang as a third party yang tak ada kena-mengena, neutral, tak ada side Allah, tak ada side manusia. Ini manusia kamu lihat. Jadi ini adalah sebagai hujjah atas manusia bahawasanya benar apa yang telah kamu lakukan.
ini adalah akhirnya hujah bagi manusia. Jadi gunanya di antaranya adalah sebagai itu. Jadi Allah tak nak nanti besok manusia mengatakan kepada Allah, these are all claims. Kamu, iaitu Allah yang claim saya buat gini, apa buktinya? Kalau bukti dari Allah, kita cakap tak best lah macam gini. Pasal you can write whatever you want to write, it's words against words. But then when malaikat datang yang bawa, then kita terpaksa berserah bahawasanya ini telah dicatat sekian dan sekian. Jadi bukanlah kata Allah tu perlu kepada malaikat, kan? Tapi ianya adalah di antara gunanya ialah sebagai justification atas manusia besok pada hari kiamat, bahawasanya di mahkamah besok, mahkamah Allah, tidak ada biasness daripada Allah. Allah tidak tulis suka-suka Allah. Allah put his own words into our mouth as though kita yang buat benda ni dan benda tu padahal kita tak buat, misalnya. Jadi ini adalah di antara, bukan kata kita kata inilah ultimately the hikmah. Ini di antara kalau dapat kita petik kenapa, kalau kita nak faham kenapa adanya malaikat misalnya. Dan pastinya kemudian jin pula, bila kita sebut tentang jin, jin ni adalah makhluk yang diciptakan kemudian setelah penciptaan malaikat. Dan jin ni dia macam kita manusia. Dia kahwin, dia beranak pinak, dia hidup dan dia mati, dia berperang di antara dia, dia pun buat segala apa kehidupan dia macam yang manusia buat. Ada jin. free will lah, free will macam manusia. Dia ada free will dia. Dia ada free will. Kejap lagi nanti Ana akan touch tentang masalah free will. Jadi jin ni dia sebenarnya macam kita tapi dekat alam yang berbeza. Dan ketua jin adalah si Iblis. Laknatullah. Now, Iblis ni, dia sebenarnya, dia dah syok jadi ketua dekat dunia. Jadi bila dia dengar dapat berita bahawasanya Allah nak jadikan manusia, anak Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, dia tak suka pasal nanti dia dah jadi, kira status dia dah turun nak. Pasal manusia yang kira akan jadi khalifah. Dah tak dapat spotlight dia lah kira. Dia dah tak happy lah, dia dah tak suka. Jadi, dia pun bring up this matter, and then dia tak happy, dia tunjukkan dia punya tak happy. Okay, dia tunjukkan dia punya tak happy. Pasal dia dah jadi second class citizen. Manusia yang dah jadi khalifah. Now, manusia kenapa pula dia jadi khalifah? Yang macam malaikat tanya, Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau bagi ayat tentang ketika malaikat tanya tu, malaikat tak memahami hikmah sebalik daripada penciptaan manusia, di mana Allah akhirnya mengirim rasul-rasul, mengirim nabi-nabi. Pasal malaikat, the issue yang malaikat brought up was, kenapa kamu nak ciptakan manusia yang mana mereka akan menumpahkan darah? Sepertinya macam tak ada kebaikan dalam manusia ni. Sepertinya the way malaikat cakap as though macam tak ada kebaikan lah bagi manusia ni. Tapi malaikat tak faham bahawasanya Allah mengirim rasul-rasul, mengirim nabi-nabi, kemudian lahir daripada manusia para siddiqin, para syuhada, para salihin, orang-orang yang rabbani, orang-orang yang sembah Allah, orang-orang yang baik dan seterusnya. Nanti Ana akan sentuh tentang free will dan kita akan wrap everything all together tentang the ultimate hikmah kejap lagi. So, jin tak happy, iblis tak happy, dia pun tak suka, maka dia pun akhirnya memberontak. Nah, kalau nak ikutkan, bila kita kata jin sebenarnya hidup dan mati, beranak pinak, melahirkan dan seterusnya, ulama membahas bahawasanya iblis ni sebenarnya sepatutnya dia mati. Oh ya. Yeah. Sepatutnya. Yeah. Sepatutnya mati. Dan jin-jin yang lain, yang kira jin Muslim, yang tunduk patuh pada Allah, submit pada will of Allah, jin Muslim, mereka sebenarnya tak happy dengan iblis. Dan sebenar-benarnya, kalau tak pasal si iblis ni minta daripada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin, di mana iblis minta, request pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku hidup sampai hari kiamat. Allah kemudian kabulkan, okey, engkau dikurniakan, engkau dapat hidup sampai hari kiamat.
Yang mana sebenarnya kalau nak ikutkan mafhum dia, iblis ni patutnya mati. Okey. Dan ikut mafhumnya, jin-jin yang lain yang sebenarnya jin muslim yang tak happy dengan iblis dikatakan sepatutnya diorang nak bunuh si iblis ni. Oh, okey. Tapi kerana Allah dah tetapkan bahawasanya dia akan hidup sampai akhir zaman, jadi dia tak matilah. Jadi jin-jin muslim yang lain pun tak dapat nak kira so-called slaughter si iblis ni lah. Ya, atas doa yang dikabulkan lah. Atas doa yang request yang dia minta. Yes. Jadi sebenarnya bangsa jin ni dia hidup dan dia mati juga seperti manusia. Now, jadi kita ada malaikat, kita ada jin, kita ada manusia, and kita ada lagi satu ni, namanya haiwan. Jadi ada banyak ni, macam-macam kan? Okay, dia sebenarnya macam gini. Sebelum kita masuk dekat situ, mungkin you boleh kongsikan daripada golongan jin, kan kita ada ketua jin kafir yang ingkar atas perintah Allah, which is iblis. Iaitu iblis. Jadi pengikut iblis ni syaitan. Kuncu-kuncu iblis yang mana mereka adalah jin kafir, mereka adalah syaitan. Syaitan, okey. Jadi syaitan adalah jin kafir. So iblis ni dapat tarik follower jugalah senang kata Yes. Jadi dalam golongan jin, ketua dia iblis, kemudian jin ada dua. Jin kafir yang mana mereka adalah syaitan dan jin muslim yang baik. Jadi sebenarnya jin muslim dia baik dan dia tak sepatutnya kacau manusia. Dan mereka tak suka dengan jin-jin kafir yang kacau manusia. Okey. Yang syaitan ni kira. Yang membisik-bisikkan kepada manusia. So maksudnya jin-jin yang transgress that ruling of tak boleh kacau manusia adalah the syaitan lah. Yes. Yang dalam golongan jin kafir. Dia kira non-muslim punya jin lah. Dia kacau. Kalau yang jin muslim dia tak kacau. Degil punya kira Okay, jadi in the end, in a nutshell kalau apa yang anda berbual tadi semua terlalu banyak terbelit-belit, misalnya terbelit ke sana, terbelit ke sini. Kalau apa yang dapat kita semua ambil sebagai take away for today adalah benda yang anda nak kongsikan sekarang. Benda ni sangat penting. Allah Azza wa Jal telah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang memiliki akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Mereka tunduk patuh kepada Allah, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka buat segala apa yang disuruh oleh Allah. Ada akal, tak ada hawa nafsu. Kemudian kita ada haiwan yang sebaliknya. Di mana haiwan ada nafsu tapi tak ada akal. Jadi haiwan ni kerja dia makan, minum, tidur, reproduce, dia mating. Itu je kerja dia. Dia tak ada akal. Dia terbalik daripada malaikat. Now, jin dan manusia adalah golongan di tengah di mana kita memiliki akal dan kita memiliki nafsu. Kita ada kedua-duanya. Kita ada intelligence dan kita ada lust and desire. Now, here is the conclusion to this. Bila malaikat yang memiliki akal dan tidak memiliki nafsu, mereka menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk patuh pada Allah, is nothing to be amazed of. That is self-explanatory because mereka tak ada nafsu. Big system that way. Memang macam gitulah dorang. Memang macam gitulah. Dah memang macam gitu. Haiwan pula, dia pun dah memang macam gitu. Dia tak solat, dia tak puasa, dia tak zakat, semua dia tak ada. Dah memang macam gitu pasal dia ada nafsu, tak ada akal. Now, untuk manusia yang memiliki nafsu, memiliki akal. Dan bila kita kata malaikat tak ada nafsu, dia baik macam gitu, dia pasal dia memang macam gitu. Untuk manusia yang ada nafsu tapi dia masih baik, masih tunduk patuh pada Allah, itu yang menjadikan manusia lebih baik dari malaikat. Pasal dia masih tunduk patuh pada Allah. Jadi bila kita manusia yang diberikan akal,
kita diberikan nafsu dan kita masih tunduk patuh pada Allah, maka kita akan menjadi lebih baik daripada malaikat. Pasal malaikat kalau ada baik memang baiklah, pasal ada self-explanatory. Tapi manusia untuk baik, itu yang to be amazed of. Macam mana dia masih boleh kawal nafsu dia. Namun sebaliknya, kalau manusia yang diberi akal, tapi kemudian transgress, kita tidak menggunakan akal fikiran seperti mana yang Allah telah ilhamkan kepada kita, maka kita akan lebih teruk daripada haiwan. Haiwan dah memang macam gitu pasal ada haiwan. Tapi kalau manusia dengan akal yang Allah beri, tapi dia turun to the level of haiwan atau lebih bawah, maka manusia boleh jadi lebih haiwan daripada haiwan. Jadi the choice is ours. Kita nak jadi lebih baik daripada malaikat atau kita nak jadi lebih teruk daripada haiwan. Kita diciptakan dengan memiliki tabiat dua ni. Ada akal, intelligence dan ada hawa nafsu, lust and desire. Maka kita, itulah yang menjadikan kita sebagai makhluk yang terbaik. Bila mana kita dapat, walaupun dengan nafsu yang ada, tapi kita dapat kawal nafsu kita dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan kita dengan akal kita, kita tak turun kepada level of haiwan, kita lebih bagus. Tapi kalau kita turun, maka kita akan jadi seperti yang Allah berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka adalah layakkan hewan ternak, bahkan mereka lebih teruk daripada hewan ternak. Hewan ternak tu layaklah dia macam tu pasal dia tak ada akal. Yang manusia ada akal ni nak turun to the level of haiwan, kenapa? Nah, jadi in a nutshell, kalau kita tertanya-tanya kenapa Allah dah ada malaikat, Allah dah ada jin, Allah dah ada haiwan, kenapa masih nak ada manusia dan seterusnya. When you can create one thing, that is good. When you can create two things that is the opposite of each other, that is better. And when you can create more than opposites, ada in between, itu bahkan the best. Jadi penciptaan Allah akan malaikat, jin, manusia, haiwan ni semua adalah bukti kekuasaan Allah. Bukti yang Allah mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Al-Qahir. Allah ini adalah kira to portray Allah punya kudrah, Allah punya kekuasaan. Jadi it's not something yang menjadi persoalan bagi kita kenapa, tapi sebenarnya kita kalau lihat dari sisi kerana ini adalah untuk portray kekuasaan Allah yang maha mampu melakukan atas segala sesuatu. Dan indahnya benda bila mana dia ada varieties, itu adalah dengan kita dapat rasakan varieties tersebut. Bayangkan kalau sekiranya kehidupan ni tidak ada opposites atau tidak ada lebih daripada opposites. Kehidupan tu satu je. Kan? Misalnya kalau yang namanya manusia diciptakan dalam bentuk Ustaz Hafiz Zainul, semua manusia macam Ustaz Hafiz Zainul je. Kalau naik bas SBS pun naik-naik semua muka Ustaz Hafiz Zainul. Tak ada muka orang lain. Naik MRT pun muka semua Ustaz Hafiz Zainul je, tak ada muka orang lain. Maka life will be dull. Life will be dull. Dan kita sekarang diciptakan even dalam manusianya beragam. Dalam manusia sahaja beragam. Dan itu membuktikan keindahan. Dan kita akan appreciate. Jadi bila dalam manusia saja kita beragam, maka dalam penciptaan yang lebih besar, iaitu ada kategori jin, manusia, malaikat, haiwan, itu adalah lebih best lagi. Dan bila kita ada the absence of one over the other, seperti penciptaan Allah akan malam dan siang, sakit dan sihat, kemudian kita ada hidup dan mati, kita ada manis dan masin, kita ada segala apa yang telah diciptakan itu adalah berpasangan. Dan kita tertanya-tanya kenapa misalnya si iblis ni dia jadi jahat, Allah tak tahu ke dia akan jadi jahat? Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui, Allah Al-Hakim, Allah tidak terikat dengan waktu. Allah maha mengetahui suatu perkara sebelum perkara itu berlaku. Dan
bila mana adanya jannah wan nar, syurga dan neraka, adanya baik dan buruk, adanya kebahagiaan dan kesedihan, ini bila kita ada absence of one thing, that is only when we appreciate the other thing. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ada kelapangan yang berkepanjangan, kita hidup dalam kelapangan, kita tak akan appreciate kelapangan tersebut. Tapi bila kita susah, and then setelah susah tadi, Allah berikan kelapangan kepada kita, kita akan appreciate kerana kita faham, kita mampu untuk melakukan comparison. Bila kita tak ada more than one, we cannot compare things. Bila kita sihat, kan, kita boleh lari, yang siapa suka buat pull up bar ke, yang suka pergi gym ke, yang suka main bola ke apa ke, kita tak akan faham yang kita tu sihat, kita tak appreciate. Tapi bila kita sakit, baru kita akan appreciate yang namanya sihat. Karena ada absence of that benda. Tapi kalau benda tu satu je, kita tak akan mampu compare, kita tak ada comparison, dan kita kemudian akan ended up tidak bersyukur atas apa yang kita sedang ada tu. Pasal kita tak ada nak something to compare tu. Wallahu a'lam. Ini sedikit sebanyak yang Ana dapat kongsikan. Ana refrain daripada attach terlalu banyak dalil-dalil dan seterusnya, pasal seperti yang dikhabarkan, perbincangan kita hari ni pun, dialog kita is dialog santai, and maybe audience kita pun ramai yang buda-buda. Jadi Ana pun tak nak istilahnya inputkan dengan terlalu banyak sangat ayat Quran, hadis. Namun apa yang dibincangkan ini adalah merupakan perbincangan yang ada asas dan dasarnya daripada Al-Quran dan hadis pastinya, dan juga daripada perkataan para ulama. Betul, Masya Allah. Itulah seperti mana dibincangkan oleh Ustaz. Saya bilang Ustaz lah, ini merupakan rancangan yang santai. Pada masa yang sama, dia merupakan satu tarikan kepada youth untuk nak lebih mengetahui mengenai soalan-soalan akidah, khususnya lah kalau kita nak bincang mengenai perkara-perkara gaib. Dia tak cukup sekadar kita cuba untuk nak berfikir, tapi dia akan jadi lebih jelas kalau kita rujuk kepada rujukan yang sebenarnya lah sepatutnya, which is Al-Quran dan hadis. Dan seperti mana yang dikongsikan daripada Al-Fadhil Ustaz, dia jelas. Dia jelas kalau kita kembali kepada Al-Quran, semuanya dah tertulis, dah ternyata. Kita kembali kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada jawapannya. Cuma soalan dia kembali kepada kita. Kita dah cari ke belum? Jadi insya-Allah kalau kita nak cari, nak tahu lebih lanjut mengenai soalan-soalan seperti ini, bolehlah join kelas Syekh Huzaifah yang diadakan setiap Selasa malam, menggunakan buku Minhajul Muslim. InsyaAllah bagi mereka yang minat, bolehlah PM kita akan kongsikan link Zoom kalau nak join online lah. Kita ada kelas hybrid ataupun kelas fizikal di Woodlands insyaAllah. Okay Ustaz, oleh kerana masa dah suntuk, tapi Alhamdulillah kita nak hulurkan terima kasih kepada mereka yang masih bersama kita walaupun dah malam ni insyaAllah. Okay Ustaz, mungkin kita boleh kasih kesimpulan. Ada soalan tak kejap saya tengok komen kalau ada soalan. Okay, mungkin tak ada soalan. Okay, bagi mereka yang contohnya kalau ada soalan, bolehlah sambil saya tanya Ustaz kalau ada soalan dan sebagainya kan. Okay, Ustaz, so sebagai rumusan Ustaz, mungkin bulan Ramadan pun dah nak dekat kan, Masya Allah. Jadi Ustaz mungkin boleh kasih nasihat ataupun kesimpulan topik kita pada malam ini dengan mungkin boleh kaitkan dengan bulan Ramadan sikit lah. Jadi kita pun rasa hyped up untuk nak bertemu pada bulan yang sungguh istimewa insyaAllah. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berkenaan dengan bulan Ramadan, Ana suka untuk nak kongsikan sebuah fakta bahawasanya bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran sebelum ianya menjadi bulan puasa. Ini satu fakta yang kita wajib fahami bersama sebagai orang Muslim yang meneliti sejarah dan seterusnya. Karena Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan.
ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun. So, Ramadan has always been the month of Quran before the month of fasting. Kerana yang namanya ibadah puasa baru disyariatkan kemudian di Madinah. Dah lepas 13 tahun dakwah di Mekah tu, masih belum ada puasa lagi. Puasa datang kemudian setelah hijrah pergi ke Madinah. Dah belasan tahun baru ada pensyariatan puasa. Jadi, Ramadan has always been the month of Quran before the month of puasa. Dan bila kita sebut Al-Quran, jiwa kita ni bergetar sebenarnya. Kerana mulianya Al-Quran, siapa pun yang ada keterkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi makhluk yang paling mulia. Without a doubt. Without a doubt. Kalau kita tengok dia punya series, firstly, Allah Azza wa Jal yang mengucapkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Allah's words. Ianya datang daripada Tuhan semesta alam. Lantas Quran itu menjadi Al-Quranul Karim, Quran yang mulia kerana ia berupa ucapan-ucapan Allah. Okay. Next level, turun. Disampaikan kepada siapa? Kepada Jibril alaihi salam sebagai pembawa wahyu dari Allah. Ketika Jibril alaihissalam menjadi pembawa Al-Quran, dia menjadi Sayyidul Malaika, menjadi penghulu para malaikat. Dia jadi leader of malaikat kerana dia pembawa Al-Quran. Again, Quran, siapa pun terkait dengan dia, terus menjadi makhluk yang paling mulia. Okay. Setelah level malaikat turun, disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran, beliau kemudian menjadi Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Seorang Nabi yang menjadi penghulu segala Nabi dan segala Rasul. Karena apa? Terkait dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itself menjadi kitab yang paling mulia, yang preserved sampai akhir zaman berbanding dengan kitab-kitab sebelum. Okay. Kemudian Rasulullah SAW ketika diturunkan Al-Quran kepada beliau di mana? Di kota Mekah. Maka kerana turunnya Quran di kota Mekah, jadilah kota Mekah ni kota yang paling mulia. Tidak ada kota yang lebih mulia daripada kota Mekah. Dengan Masjidil Haramnya, satu kali solat di sana kali 100,000 kali ganda. Kemudian bila Quran tu diturunkan pada malamnya, malam tu menjadi malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Karena malam itu adalah malam diturunkan Al-Quran. Dan kalau kita nak kaitkan terus, akhir sekali, siapa yang jadi mulia? Bila mana Quran itu dipelajari dan ditadaburi oleh umat Islam, maka jadilah umat itu umat yang terbaik. Karena umat yang diberikan Al-Quran, terkait dengan Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Kemudian kalau kita narrow it down lagi kepada individu, bila mana salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Quran, jadilah dia di antara manusia yang terbaik. Karena dalam hadis an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis daripada Uthman bin Affan bahawa Rasul bersabda, sebaik-baik kalian atau yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kalau kita perhatikan, siapa je ada keterkaitan dengan Quran, dia menjadi yang paling mulia. It started off daripada dia sebagai kalamullah, Allah yang mengucapkannya. Jibril menjadi ketua malaikat, Nabi Muhammad menjadi penghulu para nabi dan rasul, Al-Quran sendiri menjadi penghulu segala kitab, malam yang turun jadi malam Lailatul Qadar, tempat diturunkan Mekah menjadi Ummul Qura, kota yang paling mulia, diturunkan bagi umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia. Secara individu, siapa yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
maka it's all about kalamullah. It's all back kepada Al-Quran. Kalau kita banding Al-Quran dengan puasa pun, Al-Quran tu lebih besar dari puasa. Kerana puasa ni salah satu daripada ibadah. Salah satu dari the 5 pillars of Islam. Salah satu rukun Islam. Tapi Quran is the whole thing. Quran is the thing. Is the beginning of Islam itself. Puasa tu is just one of the bullet point dalam Al-Quran. Al-Quran is the bigger thing. Jadi dalam mana kita berpuasa pada bulan Ramadan, pastinya ianya adalah merupakan suatu kewajipan. Yang lebih wajib lagi adalah untuk kita lebih memahami dan mentadaburi dan menghayati Al-Quran. Yes. So syahr Ramadan is syahr Quran. And then menjadi syahrul siam. Kita nak mindset kita bukan syahr Ramadan ni syahr siam je. Siam ni memang Ramadan wajib. Hari-hari lain pun ada siam. Hari-hari lain pun kita boleh puasa sunat. Tapi Quran pagi, petang, siang, malam. Dengan Al-Quran. Kerana dia adalah book of life, dia adalah guidance. Jadi kita nak syahr Ramadan ialah syahrul Quran and then menjadi syahr siam. Dan Quran tentunya bukan hanya Ramadan tetapi throughout the years. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadil Awal, Jamadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ramadan ni dia punya crash course untuk kita menjadi lebih baik hubungan kita dengan Al-Quran, kerana kita ada 5 hak yang wajib untuk kita penuhi bila ianya terkait dengan Ramadan, bila terkait dengan Al-Quran. Pertama ialah wajib mendengarkannya bila mana ia dilantunkan. Kedua ialah wajib membacanya. Ketiga adalah wajib untuk menghayati dan mentadaburinya. Keempat adalah wajib untuk menghafalkannya. Dan yang kelima adalah wajib untuk mengamalkannya. Jadi kita ada 5 hak yang wajib untuk kita penuhi terhadap Al-Quran. Mendengarkannya, membacanya, mentadaburinya, menghafalnya dan juga mengamalkannya. Wallahu alam. Jadi Ana punya key point hari ni, malam ni, kalau ada benda yang terkait dengan Al-Quran, terkait dengan bulan Ramadan, marilah kita lebih jinak-jinakkan diri kita dengan Al-Quran dalam 5 hak Al-Quran tadi. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, dari sesi yang kita adakan malam ni, macam-macam manfaat yang kita dapat raihkan. Jadi bagi mereka yang bersama kita pada malam ini, kongsikanlah sebanyak mungkin kalau kita rasa dia bermanfaat. Mudah-mudahan kita pun dapat ganjaran daripada perkongsian tersebut bagi mereka yang dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan pada malam ini, insya-Allah. Jadi pada masa yang sama adalah some comments Ustaz daripada pendengar kita pada malam ini, seperti Ibn Khudri. Semoga Allah beri hidayah kepada para belia youths. Amin ya Rabb. Al-Mukhlisin. Amin ya Rabbal Alamin. Allah beri hidayah kepada semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Abu Qaid. Amin wa iyyakum. Abu Faruq. Jemput Ustaz untuk jadi imam tarawih. Rindu nak dengar bacaan Ustaz ni. Masya Allah, tabarakallah. Okey, dan sebenarnya kita ada soalan Ustaz. Kita ada soalan, mungkin bolehlah jawab secara ringkas tak pasal kesiankan kalau contohnya dah malam sikit ni. Okey, Assalamualaikum Ustaz yang dihormati, apakah godaan-godaan yang terbesar pada bulan Ramadan yang diikhtiarkan oleh syaitan dan jin? Mungkin kita akan close ataupun wrap dengan soalan yang terakhir ni, insya-Allah. Pastinya pada bulan Ramadan, seperti yang kita semua sedia maklum, Iblis ketuanya dan syaitan-syaitan kuncu-kuncunya semua diikat seperti yang kita ketahui. Dan memang ini juga terbukti dalam surah Al-Qadar di mana Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat tu bercucuran turun, begitu ramai malaikat turun. Sampaikan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan malaikat yang ada di muka bumi pada malam Lailatul Qadar ni adalah lebih banyak daripada jumlah kerikil, jumlah pasir yang ada di muka bumi. Jumlah kerikil atau jumlah pasir yang ada di atas muka bumi. Banyaknya malaikat. Dan bila mana kita ketahui bahawa malaikat dah banyak begitu sekali, maka tidak ada
ruang untuk syaitan dan iblis untuk nak menyelinap, nak kacau-kacau anak Adam ni semua. Yang masalahnya dengan anak Adam ni, kita ada peperangan antara dua benda against dua benda dalam kehidupan kita. Allah equipped us with akal dan wahyu. Akal dan fitrah. Allah telah memberi kita akal dan fitrah untuk membuat kita menjadi baik. Dia punya perang ada dua. Iblis dan hawa nafsu. So dua benda ni saling bertolak belakang, bergaduh. Yang satu is akal and fitrah yang mengajak kepada kebaikan. Yang lagi dua ni syaitan dan hawa nafsu. Namun untuk menguatkan lagi manusia, Allah turunkan wahyu. Allah turunkan wahyu untuk membimbing manusia lebih lanjut lagi. Untuk menunjukkan mana jalan yang baik, mana jalan yang tak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah dah tunjukkan dua jalan mana yang baik dengan wahyu tadi. Maka beruntunglah mereka yang mengikuti jalan baik dan rugilah mereka yang mengikuti jalan yang tak baik. Jadi ini peperangan antara dua ni. Kita ada akal, kita ada fitrah, kita ada hawa nafsu dan kita ada syaitan. Kemudian wahyu datang untuk menjelaskan semuanya mana yang baik. Now, bila syaitan diikat dan dibelenggu, dia masih ada hawa nafsu sebenarnya yang tersisa dalam manusia yang memang embedded in us. Dan hawa nafsu ni adalah suatu perkara yang perlu ditarbiah, perlu ditrain untuk menjadi baik. Pasal kalau tak, dia asyik nak pergi the dark playground. Dia asyik nak pergi the dark playground, si hawa nafsu ni. Jadi perlu ditarbiah, perlu dilatih. Dan sebab itulah kita ada bulan seperti bulan Ramadan, di mana ianya melatih hawa nafsu kita. Jadi sepatutnya kita ni dalam crash course bulan Ramadan ni berusaha sebaik mungkin untuk mengawal hawa nafsu kita. Bila kita tergelincir, kan? Bila kita slip off, cepat-cepatlah kita istighfar dan taubat kepada Allah. Tak ada manusia yang tak buat salah. Mustahil kalau ada orang cakap manusia tak buat salah. Ramadan ke tak Ramadan? Tak kira lah. Tak ada manusia yang tak buat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam buat kesalahan dan sebaik-baik yang buat kesalahan adalah apa? Mereka yang repent. Mereka yang taubat. So it's not a matter of buat salah atau tak buat salah. No. It's not a matter of buat salah atau tak buat salah. It's a matter of buat salah atau buat salah tak taubat. Pasal kalau nak kira kan antara buat salah atau tak buat salah, tak ada. Pasal semua manusia buat salah. So we scrap that first. Okay, we must agree that it's not about buat salah ke tak buat salah. We must agree that manusia semua buat salah. So the discussion is about buat salah, taubat atau buat salah, tak taubat. Itu je. Jadi memang kita semua akan buat salah. Ramadan ke, tak Ramadan ke, yang paling penting bila kita sadar daripada kesalahan kita tu, cepat-cepat kita kembali kepada Allah, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW yang telah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Wallahu a'lam. Allah alam, masya-Allah. So senang kata apa yang kita lihat di sini, hawa nafsu kita ni sebenarnya kalau kita tak mendidiknya, dia akan auto tune lah, senang kata walaupun dalam bulan Ramadan pun dia tak auto tune macam itu. So mudah-mudahan bulan Ramadan ni adalah peluang untuk kita nak tune balik, untuk nak menjadi latih balik, untuk nak kembali kepada fitrah, nak kembali kepada kebaikan tu lah tadi, insya-Allah. Akal yang baik. Pasal akal kita tak nak syaitan ketawakan kita. Kita tak nak syaitan ketawakan kita. Ini manusia ni dah teruk sangat, dia dah autopilot. Dia punya jahat dah jadi autopilot. Aku tak payah hasut pun dia dah buat. Dia masih buat.
dia nanti na'udzubillah dia jadi lebih syaitan daripada syaitan nanti. Kita tak nak. Betul? Pasal alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Memang dalam manusia tu ada kejahatan juga. Jadi jangan sampai kita lebih jahat daripada syaitan. Syaitan tu dia tahu dia buat jahat. Dia tahu dia buat jahat. Kita manusia ni, marilah kita sadar yang kita buat jahat. Firstly is to acknowledge yang kita buat jahat, yang kita buat dosa. Yeah. Jangan kita merasa yang kita tak ada dosa, kita tak tak buat jahat dan seterusnya. Firstly kita nak kena acknowledge. Okay? Syaitan sendiri dia tahu dia jahat. Masalah dia bila orang claim dia berdiri as religious, dia rasa dia holier than others. Tu kan masalah saya. Itu menjadi masalah juga. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka siapa yang bersifat sombong lagi bertakabur terhadap orang lain. Itu the beginning of ujian is sebenarnya dekat situ. Bila seseorang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan seterusnya. You see, kita live a life where all sin has a past and all sinners has a future. Okay, semua orang yang pious, yang baik ada masa silamnya dan semua orang yang berdosa itu ada masa depan. Jadi semua orang adalah khata', semua buat salah dan yang paling penting adalah apa yang kita buat lepas kita buat salah. Itu yang matters. Kita taubat dan istighfar atau tak. Dan Allah Maha penerima taubat. Allah suka hamba-hambanya yang kembali kepada dia. Allah suka hamba-hambanya yang mencari Allah kembali. Allah tak ada istilah manusia ni manusia merasa aku ni dah teruk sangat dah hanyut dah sudah nanti tinggal tanggung je lah ke akhirat masuk neraka sudah. Aku ni dah kira dah tak ada harapan, dah tak ada hope misalnya, tak ada. There's no such thing. Allah cakap qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku sekalian, bagi mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu merasa putus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah, kerana Allah itu mengampuni dosa semuanya. Dan Allah itu Maha Pemberi rahmat. Jadi jangan kita putus asa, jangan kita merasakan kita dah gone case, kita dah lost, kita dah tak ada harapan dan seterusnya. Sama-sama kita berusaha, berjihad dalam diri kita untuk kembali mencari redha Allah. Dan itulah tujuan kehidupan kita di atas muka bumi ini, iaitu untuk beribadah dan mencari redha Allah. Ayuh, insyaAllah. Okay, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perkongsiannya. Masya Allah. Okay, bagi mereka yang baru join kita pada malam ini, tak apa, it's okay. Kalau nak tengok balik apa yang dikongsikan, topik kita pada malam ni, bolehlah tengok balik di IGTV. Di IGTV Muhammadiyah SG. Bagi mereka yang dah join kita pada malam ini pun, tak melupa, kalau belum lagi like lah page Muhammadiyah SG ni, kongsikan sebanyak mungkin. Kemudahan dengan kita, pengurusian kita dapat berikan banyak manfaat, insyaAllah. Okay, Ustaz, kita dah sampai ke akhir penghujungnya. Bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut, sekali lagi saya ingatkan, bagi tahu kita akan salurkan ke kelas Ustaz Huzaifah untuk nak mempelajari kitab akidah bersamanya lah, insyaAllah, biiznillah. Okey, oleh itu kita akhiri pertemuan pada kita pada malam ini dengan meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah dan perpisahan kita adalah perpisahan yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akhiri kelas pertemuan kita dengan tasbih kafarah. Dan sebelum tasbih kafarah, pastinya apa yang benar semuanya adalah daripada Allah Azza wa Jal. Apa yang salah silap, apa yang kekurangan semua adalah daripada diri anda sendiri, hamba yang dhaif yang lemah ini. Tasbih kafarah, tafadhal. Okay, so kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak, Ustaz, kerana luangkan masa. Wa iyyakum jami'an. Syukran. Maka kita akhiri dengan peace be upon you and peace be upon you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.